Okay, nama saya Dato' Aiman. Saya berasal dari Bandar Baru Bangi, Selangor. Saya juga pernah tinggal di Indonesia, Jakarta, dan praktis sebagai lawyer di sana. Actually memang saya pun terkejut jugalah bila nama dipetik untuk menguruskan bilik penginapan prihatin ni. Sebab apa? Saya tak ada pengalaman sama sekali dalam perhotelan. Jadi ini sesuatu yang baru bagi saya dan saya pun excited juga untuk try benda yang baru. Dia menjadi macam challenge untuk saya. Okey, bilik penginapan prihatin ni yang saya dapat tangkap adalah untuk menyelesaikan masalah bagi musafir, bagi frontliners yang memerlukan short stay di ibu kota KL ni. Jadi kita menawarkan pada kadar yang rendah, iaitu RM30. Di sini ada kemudahan bagi golongan-golongan ni lah. And also kita ada golongan yang memerlukan yang dalam bentuk kecemasan, yang memerlukan tempat untuk sementara diorang nak transit. So, diorang akan datang sini lah. Challenge dia 2 minggu sebelum kita beroperasi, di mana bilik-bilik yang berada di hotel ni dalam keadaan yang tak terurus, yang sudah 2 tahun ditinggalkan, dan bagaimana kita nak create atau nak touch up balik bilik ni untuk jadi bilik yang selesa, yang kondusif, yang fit the purpose. So, itulah cabaran yang utama dia. Okey, dengan bantuan dari PAS Grande Hotel, mereka ni dah macam komando dah. Siap panjat bersihkan tingkap lah apa. Memang dalam masa 2 minggu tu dia selesai benda ni, dan waktu tu ada dekat 30 orang macam tu untuk selesaikan bilik-bilik public area. Saya pun baru tahu yang rupa-rupanya aircon van tu dia ada satu tray. Tray tu untuk takung air, dan bila dah lama tak servis, air penuh, ceiling akan drop. Memang maintenance dia biasa beberapa bulan macam tu dia akan servis, dia akan buka salin tray. So banyak yang kita cakap ceiling dia bocor. So kita kena touch up balik dan kosongkan tray itulah. Wah, jauh beza lah. Sekarang ni lebih, kita cakap lebih cantik, lebih kembali kepada dalam bentuk asal dia. Walaupun kita belum mencapai tahap yang kita inginkan, iaitu 300 bilik, tapi kita manage dapatkan dalam around 200 bilik. Okey, dalam seminggu tu kita akan cuba selesaikan satu floor. So banyak benda yang kita paling sakit yang betul-betul kita kena handle tu dari segi piping toilet tu punya ni, pipe apa semua tu kadang-kadang banyak yang bocor, ada yang toilet tak berfungsi. So itulah cabaran dia. So far komplain tu tak ada. Cuma yalah, hotel ni dah 2 tahun tak digunakan, dan first of all pasal TV lah. Kita dekat sini memang TV tak ada fungsi. Sebab apa? Kalau untuk ini pun saya baru tahu juga, banyak benda saya belajar. Untuk TV tu kita kena bayar around few thousand ringgit untuk satu channel kalau kita nak aktifkan. So we don't have that kind of privilege. And at that price, kita memang kita cakap bilik tu untuk menginap saja, bukan for leisure lah. Penerimaan dia okey lah, diorang terima lah. Sebab yang menginap di sini memang orang yang memerlukan, bukan orang yang leisure datang saja bawa anak. So basically kita kebanyakannya kita terima dari hospital Kuala Lumpur, daripada KPJ. Lepas tu ada yang musafir, diorang datang ni memang untuk berehat. Itu.
Income ni actually kita collect income ni as sumbangan. Jadi duit yang kita dapat tu kita akan salurkan balik kepada yayasan untuk supaya boleh membantu operasi-operasi lain. Bukan saja BPP yang beroperasi kat sini. Kita ada lagi 5 dekat sini. So macam dapur prihatin, mereka memerlukan bajet yang banyak. So kita try our best untuk tolong support diorang. Mungkin kalau kita dah di fasa di mana kita cakap COVID sudah menurun dan orang nak berjalan datang ke Kuala Lumpur ni, dia nak merasai macam mana orang yang dah pernah menginap dekat sini. Tapi harga tu kita akan adjust balik lah. Mostly kita lebih prioritikan orang yang betul memerlukan lah. Dah datang. Ramai juga. Kita dah menerima dalam 400 lebih macam tu lah. Hari ni saja pun kita terima dari satu Anjung ni, dia memang penampungan golongan gelandangan. Dia ada satu kes positif. Jadi Anjung ni dikelola oleh satu yayasan ni. Mereka nak pisahkan penginap dekat situ dengan yang positif untuk sanitize dia punya tempat. So mereka pilihlah hotel ni dan mereka pun bagi sumbangan juga. So mereka ni akan berada di sini untuk dalam 3 malam macam tu. And then kita pun dapati dalam golongan ni ada yang buta, ada yang ada masalah mental macam tu. Semua ni adalah budi bicara lah. Jadi kita akan pilih kes-kes mana yang kita nampak memang tak ada unsur untuk mengambil kesempatan. Itu je. For example lah, dia gelandangan tapi try to check in dekat sini. And kita find out dia memang ada stay dekat Anjung kat sebelah hotel ni. So itu kita dapat tahulah. Walaupun dia try untuk bayar ke apa, kita tak dapat ni lah, tak dapat release. Selain daripada kes tu, biasanya diorang akan bertanya di telefon lah. Kita akan explain apa benda ini kan, proses dia apa semua. Kalau kita tengok dia ni fit untuk stay kat sini, baru kita release. Kalau tak, kita akan tolak aje lah. Tapi mostly diorang akan macam Freiliner macam tu, diorang just datang tunjuk dia orang punya kad tugas dia. Sedikit sebanyak, walaupun tidak besar jasa kita cuba untuk memberikan layanan yang terbaik lah untuk mereka ni. Dan memang kita ni sedia kalau ada masalah boleh datang bincang dulu, bukan kita tolak mentah-mentah. It's a challenge lah for me and my team, because untuk handle ni memang kita perlu bekerjasama. Jadi kita telah buktikan pada Yang Berhormat Menteri Wilayah Tan Sri Musa yang kita mampu buat benda ni dengan gabungan di mana bukan sahaja dari PAS Grande yang punya pengalaman, tapi kita ada grup dari Privo. Privo ni pun dia orang memang open untuk belajar. Dan diorang kalau betul-betul etika sebagai hoteliers tu memang nampak setelah sudah bertugas beberapa tempoh lah. Bukan saja untuk membantu orang dekat luar sana, tapi bantu golongan Privo ni belajar benda yang baru. Memang seronok dalam erti kata ini pengalaman baru kan, sebab saya tak pernah lagi dan tak pernah terfikir macam mana kita mau operasikan sesebuah hotel ni lah. Dan saya pun banyak benda yang saya belajar, macam sistem-sistem hotel ni, check in, check out. Rupa-rupanya dia ada satu sistem ni. Sistem ni kebiasaannya orang akan bayar at least 150k. Bayangkan macam mana. Enjoy lah dapat kerjasama dengan diorang ni, walaupun hari tu raya haji, diorang still datang duduk kat sini stay. And then diorang pun enjoy juga bila kita tengok petugas ni enjoy doing something. I pun jadi happy. Rahsia dia senang je, beri kepercayaan. Bila you beri kepercayaan kepada dia, diorang akan cuba untuk buktikan bahawa diorang ni boleh lakukan benda tu. So macam tu lah.
First of all, untuk Yang Berhormat Menteri Wilayah Tan Sri Anwar Musa, saya mengucapkan terima kasih atas peluang yang telah diberikan dan saya sudah banyak belajar tentang dunia perhotelan ni yang saya tak pernah terfikir akan terjun dekat dalam industri ni. Dan untuk warga di luar sana, siapa yang ingin sumbangkan apa-apa pun untuk dalam rumah prihatin ni, ini adalah platform yang terbaik yang disediakan oleh kita punya Menteri Wilayah Tan Sri Anwar Musa.